Dan Perdana Menteri Tan Sri Muda Yassin kini sedang melakukan lawatan rasmi ke Arab Saudi bagi memenuhi jemputan Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud yang juga penjaga dua masjid suci. Media melaporkan Perdana Menteri merupakan ketua negara pertama yang diberi peluang melawat ke dalam Kaabah. Yang pemerhati hubungan antarabangsa melihat ia sebagai satu penghormatan yang cukup tinggi. Bagi memahami hubungan akrab antara dua negara ini, kita bersama dengan fellow kanan Institut Perhubungan Antarabangsa Dr. Oh A. Sun di talian ketika ini. Doktor? Ya, memang. Baik, pertamanya Doktor, mengikut jadual Perdana Menteri, beliau akan memulakan program rasmi di Istana Al-Yamamah di Riyadh 9 Mac ini. Tetapi umum sedia maklum, bukan semua ketua negara mendapat penghormatan untuk memasuki Kaabah. Secara umumnya, bagaimana Doktor melihat hubungan antara dua negara ini? Seperti apa yang diketahui kita, Malaysia dan juga Arab Saudi, mereka merupakan negara-negara di mana penduduknya majoriti adalah orang Muslim ataupun umat Muslim. Jadi dalam kapasiti baginda, Raja Saudi sebagai penjaga dua masjid yang suci ini, memang dari semasa ke semasa baginda akan memberi keistimewaan kepada pemimpin-pemimpin dunia yang beragama Islam untuk memasuki Kaabah tersebut. Jadi keistimewaan ini memang merupakan satu kehormatan bukan sahaja kepada Tan Sri Muhyiddin sendiri, tetapi kepada negara Malaysia secara keseluruhan, kerana dia menunjukkan bahawa Arab Saudi ini mereka memang memandang tinggi hubungan dua hara di antara negara tersebut dengan Malaysia dan juga menghadapkan Malaysia sebagai sebuah negara yang berpenduduk majoriti Islam yang penting dalam mata mereka. Perdana Menteri merupakan ketua kerajaan yang pertama dijemput oleh Raja Salman untuk mengadakan lawatan rasmi ke Arab Saudi. Doktor pernah berkhidmat dengan kerajaan Malaysia. Bagaimanakah pandangan doktor mengenai kerjasama yang bakal dimeterai oleh kedua-dua pemimpin negara ini? Perhubungan di antara Arab Saudi dan Malaysia memang sentiasa tersangat rapat sejak beberapa puluh tahun dahulu. Dahulunya dalam tahun umpamanya 60-an, 70-an dan sebagainya, Arab Saudi selalu menaja aktiviti-aktiviti dakwah di Malaysia, umpamanya membina masjid-masjid dan sekolah-sekolah beragama Islam yang baru di negara ini. Tetapi dalam tempoh yang lebih dekat, Malaysia sudah menjadi sebuah negara yang tersangat maju dan perhubungan di antara kedua negara ini bukan sahaja tahap aktiviti agama sahaja, tetapi juga adanya perhubungan ekonomi, iaitu adanya umpamanya adanya Malaysia yang ada membantu Saudi Arabia dalam infrastruktur mereka, dan Saudi pula mereka mempunyai dana sovereign yang sangat besar di dunia dan juga adanya investment di Malaysia. Dan dalam kenyataan pejabat Perdana Menteri sebelum ini, Tan Sri Muhyiddin dan juga delegasi akan memacu kerjasama dalam bidang sains dan teknologi yang akan menyumbang kepada kepentingan strategik kedua-dua negara. Apa pandangan doktor? Ya, memang kerjasama dan perhubungan sains dan teknologi ini sangat penting untuk memupuk perhubungan bukan sahaja di atas tahap rasmi, tetapi di atas tahap rakyat-rakyat dan warga negara Arab Saudi dan Malaysia. Umpamanya kerjasama dalam bidang pendidikan, kita boleh adanya penuntut dari Arab Saudi untuk belajar di Malaysia dan juga murid-murid Malaysia untuk belajar di Arab Saudi tersebut. Lagi kerjasama media juga, umpamanya saya seorang komentator juga untuk Arab News, iaitu sebuah agensi yang media yang terbesar di Arab Saudi,
Jadi semua ini akan memupuk persefahaman di antara warga-warga Arab Saudi dan juga Malaysia, dan dengan ini perhubungan kedua-dua negara ini akan lebih rapat dan juga membawa manfaat kepada warga-warga Malaysia dan juga Arab Saudi. Jadi kalau kita lihat Arab Saudi ini antara negara pengeluar minyak dunia. Apabila krisis COVID-19 berlaku, sudah pasti menjejaskan pendapatan negara itu yang banyak bergantung kepada minyak. Bagaimana Malaysia boleh membantu Arab Saudi melihat kepada industri lain seperti pelancongan, mewujudkan travel green bubble bersama Arab Saudi lebih awal, dan kalau kita lihat kerana kedua negara ketika ini sedang dalam proses memvaksin rakyatnya sendiri. Ya, proses penvaksinan tersebut memang sangat penting kepada kedua-dua negara ini untuk mewujudkan apa yang dikatakan tadi, iaitu bubble hijau, di mana warga-warga Malaysia dapat mengunjungi Arab Saudi dan warga-warga Arab Saudi dapat mengunjungi Malaysia. Saya nampak sekarang adanya banyak iklan-iklan visit Saudi. Dulunya kita ada visit Malaysia saja. Jadi hubungan seperti apa yang dikatakan tadi di antara warga-warga kedua-dua negara ini sangat penting. Kita memang ada banyak pengalaman dalam bidang pelancongan umpamanya. Malaysia adalah sebuah negara yang sangat berjaya dalam bidang pelancongan. Jadi ini lesson-lesson semua ini dapat diperolehi oleh Arab Saudi. Dalam bidang teknologi umpamanya memproseskan minyak-minyak, petroleum dan sebagainya, kita juga ada banyak bekerjasama dengan Arab Saudi. Adalah diharapkan bahawa semua kerjasama tersebut akan dapat membantu kedua-dua negara ini memulihkan perkembangan ekonomi mereka selepas wabak ataupun pandemik COVID tersebut.